penyakit ke nama dia. Kena banyak sebut la haula wala quwwata illa billah. Jangan sebut tu bila kita nak marah anak-anak kita. Mudah-mudahan dengki tu la haula wala quwwata illa billah. Jadikan dia zikir. Bukan sebab kita melatah. Ada orang ni jadikan latahan. Bagus melatah benda tu. Tapi tahulah bahawa itu adalah perkara yang baik. Naik di atas Yusuf Sidratul Muntaha. Panjang. Kita naik. Nak habiskan. Sebab saya janji 9 suku. 9 suku lebih-lebih sikit lah. Sikit. Balik ke Mekah pula lagi. Sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni besar. Nabi kata Sidratul Muntaha ni adalah seumpama pokok yang mana akar dia itu mencecah sampai ke langit yang ke-6 dan tinggi sampai langit yang ke-7. Bukankah jarak langit yang pertama dengan langit yang kedua 500 tahun perjalanan? Besar. Tidak ada makhluk yang menyerupai atas dunia ini macam Sidratul Muntaha. Dan daun dia besar seumpama telinga gajah. Dan juga buah-buahan dia juga adalah besar seumpama kendi ataupun baldi yang sangat besar. Dan sentiasa bertukar kalanya daripada satu masa ke satu masa dan datang padanya rama-rama. Cantik sangat Nabi kata. Nabi SAW naik di atas Sidratul Muntaha. Jibril tidak mengikutinya lagi dah. Bukan maknanya kalau ini satu benda ya. Ada orang kata naik akan nanti terbakar. Tak ada nas yang sarih menyatakan sedemikian. Memang Jibril tak ikut dia. Sebab kefarduan solat nak diterima oleh Nabi ni direct dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Sidratul Muntaha itu tidak pernah ada maksiat. Atas pada Sidratul Muntaha itu tidak ada maksiat. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kefarduan salat 50 waktu. Kita dah sebut tadi ya. Nabi Muhammad memang berada di atas Sidratul Muntaha. Allah Ta'ala bukan di situ. Situ tempat Nabi, saya ulang, menerima kefarduan salat. Selepas daripada itu Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa. Apakah yang difardukan, berapakah difardukan salat 50 waktu. Tengok Nabi Musa kata apa dia? Pergilah semula ke tempat kamu, yang mana di situ kamu menerima kefarduan salat, bukan tempat yang mana kamu bertemu dengan Allah berada di situ. Ini kena kejar, kena jazam ni, kena jaga akidah ni. Kita ni tuan, tengok ada orang benda dia fahami, benda yang ada itu pasti kena boleh ditengok dengan mata barulah ada. Contohnya kita tengok TV ni dunia. Tengok dalam TV itu negara Amerika. Adakah dalam TV itu ada Amerika? Tapi wujud tak Amerika? Memang wujud. Tak ada orang nak mengingkari pun. Tak percaya pun. Sebab memang wujud. Sebab mutawatir. Kalau nak kata semua kata wujudnya negara Amerika. Walaupun mungkin kita tak sampai lagi sana. Bukan nak samakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang ada tidak semestinya, saya ulang lagi, kena boleh dilihat dengan mata. Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak boleh dilihat dengan mata kepada kita di atas dunia, tetapi boleh dilihat di akhirat nanti dengan mata kepada kita, yang mana kita dalam syurga dan Allah bukan berada dalam syurga. Dan itulah nikmat yang paling besar, dapat melihat Allah. Ini timbul pula golongan kata bahawa dapat melihat Allah Ta'ala dalam syurga, yang mana Allah Ta'ala berada dalam syurga. Itu menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Berulang kali banyak daripada tempat yang Allah Ta'ala, yang mana tempat Nabi Muhammad menerima kefarduan salat, dengan tempat Nabi Musa sehinggalah menjadi 5 waktu. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya mereka yang melakukan salat 5 waktu ni, kita ni dah umat kamu wahai Muhammad, pahala dia menyamai 50 waktu salat sebagaimana umat Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, ini tentang melihat. Tadi menerima wahyu, melihat Allah.
bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua riwayat. Ibnu Abbas kata bahawa Nabi Muhammad tidak melihat Allah, tak ada masalah. Dan Ibnu Abbas kata Nabi Muhammad melihat Allah, tetapi melihat bi fuadihi, dengan hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Macam mana? Nabi Muhammad sendiri saja yang tahu. Maka kita nak cari lagi. Ini masalah yang kita pergi cari pula. Adapun Aisyah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Jadi itu khilaf tentang melihat. Tentang menerima kefarduan solat itu betul, semua sepakat bahawa menerima kefarduan solat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun sampailah ke Mekah semula, panjanglah abang punya cerita. Dan ada seorang yang diberikan gelaran As-Siddiq, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana sebab apa dia diberikan gelaran As-Siddiq? Ketika mana Nabi Muhammad sampai ke Mekah dan menceritakan kembali kepada musyrikin Mekah, maka orang pun mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tak ada. Ni kawan kamu ni kata pergi ke Masjid Al-Aqsa dalam sebahagian malam, naik pula ke langit. Apa Sayyidina Abu Bakar kata? Tanya pada orang yang mengkhabarkan kepadanya, betul ke dia cerita macam itu? Ya, dia cerita macam itu. Jika benar dia cerita macam itu, maka aku membenar. Bukan dia kata, ya ke ada. Diberikan gelaran apa dia? As-Siddiq. Iman Sayyidina Abu Bakar nak ditimbang daripada zaman dia sampai hari kiamat, seorang pun tak boleh nak challenge. Iman. Subhanallah. Jadi sebagaimana yang dijanjikan 9.30 lebih, itulah secara ringkasnya Isra' dan juga Mi'raj, dan juga kelebihan bulan Rejab yang boleh kita ambil pengajaran, boleh kita ambil kebaikan padanya. Dan perlu diketahui juga dalam firman Allah Ta'ala, thumma lana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Dulu saya cerita Isra' Mi'raj juga kat sini yang sekarang ni lah. Dulu saya cerita Isra' Mi'raj juga ni lah. Belum lagi? Ya ke? Belum lagi. Awak ada lagi ke tak? Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Dan yang menghampiri dekat dengan Nabi Muhammad adalah Jibril. Dekat dia seumpama busur dengan anak panah. Bukan Allah yang dekat dengan Nabi Muhammad. Semua ulama kata hampirnya Jibril alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpama busur dengan anak panah. Bukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, ambillah tu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati dan merahmati kita semua dengan kita menghidupkan malam dalam bulan Rejab ini dengan peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, mengetahui sejarah yang lain yang berlaku dalam bulan Rejab agar kita mendapat pahala. Dan selalu saya ingatkan, sebelum tidur amalkan selawat banyak-banyak dan minta kepada Allah agar direzekikan dapat melihat, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Orang yang paling handsome, orang yang paling cantik, makhluk yang paling mulia, tak ada ke dalam hati kita nak bertemu dengan dia dalam mimpi? Tak ada. Orang yang paling cantik ciptaan. Setiap malam selawat. Hari Jumaat saya dah ingatkan selalu, selawat sekurang-kurangnya 100 kali. Selepas asar 80 kali. Siapa anjurkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamathal bi surati." Siapa yang melihat aku dalam mimpi, benarlah dia melihat aku, kerana sesungguhnya syaitan tidak boleh menyerupai akan aku. Agar Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita. Dan jagalah hadiah salat yang difardukan dalam bulan Rejab ini, dan jauhilah daripada perkara maksiat agar kita mendapat keberkatan dan kemuliaan daripada Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa soalan nak tanya? Ada apa yang tak jelas? Boleh? Boleh faham? Ya ke faham? Tanya kan tak tahu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزل علينا السكينة والبركة والاطمئنان. اللهم ارزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية في هذه الليلة وفي كل ليلة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.